الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا أنت فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا والحقنا بالصالحين واجعلنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati barisan kepimpinan dan jawatan kuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang saya muliakan tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan para tetamu Allah, bakal tetamu Ramadan insya-Allah yang dirahmati duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan yang mendebarkan ini, dalam kesempatan yang penuh dengan keterujaan, kerana malam besok dah mula malam pertama bertarawih. Hari Ahad adalah Ramadan yang sulung pertama. Jadi hari ini tuan-tuan, ibarat macam tuan-tuan dululah besok nak kahwin, malam tu tak tidur malam lah. Macam tu ke tuan? Kan? Macam tu lah kan? Saya membutuh malam tu tuan kan? Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga doa kita sepanjang beberapa bulan yang lalu dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, mudah-mudahan Allah kabulkan kita berkesempatan dengan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana masya-Allah tabarakallah, berdasarkan hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi sampaikan, apa yang para ulama kita telah panjangkan daripada Nabi sampai kepada kita, bulan Ramadan ini memanglah satu bulan yang bererti Allah Subhanahu wa taala nak masukkan kita dalam syurga, tuan-tuan. Sebab tu ada satu ketika Nabi sedang meniti ataupun memanjat tangga mimbar, tiba-tiba kedengaran oleh para sahabat sebahagiannya Nabi kata amin, ada kata wajabat. Maka setelah usai Nabi turun daripada mimbar, beberapa sahabat ataupun sahabat yang tertentu menerpa kepada Nabi untuk bertanyakan, mahukan penjelasan dan juga suluhan apakah tadi yang dimaksudkan kata-kata Nabi tadi amin ketika naik ke mimbar semata meniti tangga-tangga mimbar tadi. Maka Nabi SAW sebut bahawa Nabi SAW telah didatangi dan dikunjungi oleh Sayyidina Jibril AS, lalu memberitakan 3 perkara. Salah satu daripadanya, Jibril kata, wahai Muhammad, kalaulah bulan Ramadan umat engkau ni langsung tak dapat apa-apa rahmat, maka malanglah dia, maka celakalah nasib dia. Nabi kata berdemikian memang patut, kan? Memang patut ataupun setuju katanya. Tuan-tuan, memang macam itulah. Jadi takut kita tu tuan-tuan. Apatah lagi pernah Nabi sebut kepada kita bahawa tidak ada apa yang diperolehi oleh orang yang berpuasa tu ada ketika kalanya melainkan lapar dan dahaga. Maknanya sia-sia lah tu, kan? Tuan-tuan, berketuntang
kita menahan lapar dahaga, tak dapat apa-apa. Kan malang tu, sesio tu, tuan-tuan ya. Jadi kita takut perkara peringatan, dua contoh peringatan Nabi SAW ini, tuan-tuan, tertimpa kepada diri kita. Sebab itu saya mengajak diri saya, dan kalau boleh tuan-tuan bersama, sebab saya ni lemah, tuan-tuan ya. Sebab apa kena ajak ni? Kalau ramai-ramai seronok sikit, tapi kau seorang hanyut, tuan-tuan ya. Macam contohnya kalau kita masuk dekat satu tempat, kita nak buat perubahan, tiba-tiba kita tengok orang semua main handphone je, tak ada siapa yang, tuan-tuan kan, selain daripada semua main handphone. Jadi tuan-tuan datang tu sama-sama nak bertadarus, tengok-tengok orang main handphone, jadi tuan-tuan pun tak jadilah baca Quran. Sebaliknya join sama main handphone, dah semua main handphone kan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan masuk ke satu tempat, tiba-tiba semua orang mengaji, tuan-tuan ya, semua orang mengaji, kita pun apa mengaji. Contoh tuan-tuan kan, contoh kalau kita pergi menziarahi orang yang kematian ahli keluarganya, sahabat kita meninggal, kalau lah tuan-tuan tak ada siapa-siapa yang membentuk suasana di situ supaya baca Quran, berzikir, bertahlil, maka tuan-tuan kita berburak lah. Tuan-tuan berburak tu, jangan kobarkan tuan-tuan yang bercakap ni 2 kali 5 sama. Sebab suasana tu kan duduk seorang orang dah tentu, Sat, apa khabar, macam mana marin teh, dah cerita marin tuan jenazah tu kan. Jadi tuan-tuan, tapi kalaulah ada orang, katakanlah pengurusi surau ni kata, tuan-tuan, sementara menunggukan jenazah ni disiapkan untuk sempurna dimandi dan dikafankan, lepas tu kita nak sama-sama nak sembahyang jenazah, sebagai sumbangan akhir, marilah kita sama-sama membaca Yasin. Kemudian tu kita bertahlil dan berdoa sehinggalah jenazah ditempatkan di tempat yang kita nak sembahyangkan bersama. Tuan-tuan, orang pun edah, tuan-tuan, edahlah surah Yasin. Tak ada orang edah rokok dah, gila tuan-tuan. Bila dah surah Yasin, dah pegang Yasin, takkan nak baca Facebook je, kok kena pelangkung ataupun orang mandangnya ni ada seorang lagi nak meninggal, dia kata kan. Jadi tuan-tuan, maknanya bila dah begitu, kita yang tak ada niat, tak teragak nak baca Yasin tadi, baca Yasin. Ada pun orang yang tak boleh baca Yasin, dia pun ambil surah Yasin tu. Kau tak ambil, kau borong, kau tak nak baca Yasin kau. Dah orang bertanya pula macam tu. Jadi buka lah Yasin tu, kita pun baca. Tu maksud itu tuan-tuan kan. Sebab itulah hikmah daripada solat berjamaah tu dah tuan-tuan kan. Maka dalam bulan Ramadan ini, hendaklah kita jayakan bersama. Kalau kita buat seorang-seorang, kadang-kadang kita lemah semangat. Kita ni koma kesampukan, lemah semangat, tuan-tuan kan. Kesampukan dek TV, langsung tak baca Quran kan. Apatah lagi kalau lah drama, tak tahulah slogan dan tema drama pada tahun ni sempena nak sambut Idul Fitri, apa ni, nak menyambut bulan Ramadan, dia ada tema dia tu tuan-tuan ya. Kalau tema sambutan program Ihya Ramadan peringkat kebangsaan yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, sebelum Jumaat tadi, apa tema tuan-tuan? Tak ada kono-kono dengan saya, Ustaz. Betul tuan-tuan, betul Allah kan. Sebelum tuan-tuan jawab, saya jawab dulu kan. Ramadan diraih, ukhuwah di hati. Itu dia tuan-tuan kan. Itu tema yang dibagi oleh Yang Berhormat Menteri kita Datuk Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad. Dia kata Ramadan diraih, ukhuwah di hati. Besar tu maknanya tuan-tuan kan. Jadi dia syarahkan tadi, semasa menyampaikan ucapan peresmian tadi, dia syarah moto dan tema dia tu tuan-tuan, bahawa kita naklah mengambil kesempatan sepanjang bulan Ramadan ni semampu dan semungkin yang boleh. Semangat macam mana? Semangat nak menghadapi dan memenuhi tuntutan dan mengisi agenda dan aktiviti Ramadan itu seolah-olah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kan biasa orang buat tajuk sebenarnya Ramadan kan, andainya Ramadan adalah Ramadan yang terakhir bagiku. Ada tak Zul kena tajuk tu? Besok kan? Besok
Itu macam nak lemah semangat pun ada, tuan-tuan ya. Tapi seolah-olahnya, sebagaimana contoh yang lain, disuruh oleh para ulama kita ni semayang bersungguh-sungguh supaya sampai ke tahap khusyuk yang semaksimal yang boleh. Katanya, semayanglah kamu seolah-olah selepas ini kamu akan mati. Tuan-tuan betul. Kan biasa kita kalau nak mati memang pulun, tuan-tuan mesti Allah kan. Macam dekat Stadium Parui kan ada jualan harga murah lah katanya. Saya dibagi tahu oleh Datuk Haji Selamat bin Pego tadi. Kau dah pergi kau teh? Gimana tu? Tu dekat Parui tu ada buat jualan apa teh? Murah katanya. Saya tak pergi tuan-tuan, saya tak tahu kemurahan tu macam mana. Saya tak tahu dah tuan-tuan kan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan, kalau nak tengok apa ni dah saat-saat akhir kan, memang dijual tu dengan harga memang nak habis, tak nak bawa balik penjual ni. Macam esok pagi nak raya, malam raya tu kan kuih raya murah. Siapa bang? Semua wallahu alam daripada tadi kan. Maknanya tahu tu kan. Murah betul. Kalau tak ada setabung tu RM30, tapi malam raya RM10. Sebab tuan-tuan, takkanlah orang jual ni nak angkut masuk van balik kampung bawa ke raya. Tak jadi dah tuan-tuan. Silap-silap tuan-tuan punya raya ada dalam betais tu, terlepeh punya kan, tak ada orang datang. Ada lagi ke raya tu kan. Kalau tak ada pun sodak masih ada lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang nak dimaksudkan tuan-tuan, ukhuwah di hati itu supaya pembinaan takwa semasa sepanjang Ramadan merentasi dengan agenda pengisian ibadah-ibadah yang tertentu itu membentuk jiwa dan kasih sayang, lalu tuan-tuan memupuk rasa persaudaraan yang jitu di kalangan umat yang sekarang ni dilihat seperti dan sememangnya rapuh, tuan-tuan. Sebab itulah ulama tuan-tuan memotivasikan kita, menyemarakkan kita nak menghadapi Ramadan supaya nanti apabila masuknya hari Ahadnya, iaitu malam besok, bermulanya malam Ramadan pertama, dah beraksi kita dengan tarawih. Tak adalah tuan-tuan kita dalam keadaan yang tak bersedia, lalu kita terkial-kial, apa nak baik, akhirnya membuta kan. Tuan-tuan mesti Allah tidur, ya panik pun nak baik, nak keluar panik kan, panik sekarang ni kan, Masya Allah tabarakallah. Tapi kadang-kadang hujan pula, jadi nonggoklah di rumah, sebab kat rumah tu ada aircon, tuan-tuan mesti Allah. Kan kadang nak buka baru bangun, ayo betul lah. Tapi alhamdulillah saya difahamkan di ahli Korea surah An-Nur fasa 3A ni tuan-tuan ya, sebelum berbuka tu ada baca Quran. Hebat tu tuan-tuan kan. Tapi itulah masalah orang perempuan lah nonton TV pula. Tu tak jadi tu tuan-tuan kan. Sama ada yang sebaliknya atau yang sebenarnya, wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa nak menjangkau isyak ni, semuat yang mungkin seboleh yang dapat kita nak mengingatkan diri kita, sesama kita ni tuan-tuan, termasuk yang bercakap ni, apakah keistimewaan bulan Ramadan kan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita ni tuan-tuan bersungguh-sungguh. Memang sungguh tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita memang lain macam kita beribadah tu dan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Apa yang dikatakan berkat tu tuan-tuan ialah dengan penuh kebaikan. Semuanya baik, tak ada yang tak baik kan. Kebaikan itu dijelmakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita beramal perkara-perkara wajib, pahalanya tu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Ya tuan-tuan kan. Nak rasa 70 kali ganda tu power tak power, bosa tak bosa kita bawa dalam konteks dunia lah. Kata majikan kita, Encik Zul, saya nak bagi tahu bahawa sepanjang bulan Ramadan ni
Kalau Encik Zul boleh datang bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 6, direct kerja bagus, puasa pun puasa, gaji Encik Zul pihak majikan akan gandakan sebanyak dalam bulan ni 70 kali ganda. Ui, tuan-tuan, 70 kali ganda tu. Sedangkan gaji yang diterima kalau bulan-bulan biasa tuan-tuan ialah 3,000. Kalikanlah 70. Agak berapa tu kan? 3,000. Mau nak 200 lebih. Kan? Ataupun kau 2 juta. Tuan-tuan kan? 210,000 tuan-tuan. Bayangkan tu, kalau dapat duit banyak tu dalam bulan tu, terfikir nak kahwin lagi tu. Orang lelaki lah. Betul tak bang? Cakap tak betul ni surau ni. Kan? Tuan-tuan, tak ada dah Ustaz, tak ada niat, dah habis dah. Yang saya buat bawa orang rumah pergi menunaikan umrah. Bagus tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, manakala amalan-amalan sunat termasuklah amalan-amalan adat yang kita jadikan ibadat itu dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pahala wajib, iaitu tuan-tuan 700 kali ganda. Kalau lah ikutkan asas pahala wajib ni tuan-tuan, banyak tu tuan-tuan kan. Maka di situ juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan bulan Ramadan itu dibuka semua pintu-pintu syurga. Kan? Semua pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dalam erti kata yang lain tuan-tuan, kita rasa mudah nak buat beribadah ni. Kerana apa? Ganjaran dia tu disediakan. Bila nak rasa tu, meninggallah dulu tuan-tuan kan. Kat dunia ni tak dapat dah. Kono meninggal dulu, masuk alam barzakh, baru tahu tuan-tuan mati dia Allah kan. Jadi selain daripada itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala membelenggu dan merantai syaitan, mengikat syaitan tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala menambat syaitan ni tadi. Selain daripada itu yang spesialnya, kata Nabi, iaitu pada bulan tersebut fihi lailatun khairum min alfi syahr. Padanya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikira 83 tahun lah lebih kurang tuan-tuan. Maknanya kalau kita beramal, ulama menyatakan seolah-olahnya pahalanya itu kita dapat beramal selama 83 tahun. Jarang ambil botol sekarang orang umur cacah 80 ni. Kan yang saya tengok kat surau ni semua tak capai dah. Tak ada dah tuan-tuan. Mana kita tahu memandai sihai. Kan? Ghalibnya lah hari ni. Kan? Ghalibnya tuan-tuan, jaranglah sekarang ni yang meninggal kita dengar umur 80 lebih umur. Jaranglah tuan-tuan ya. Yang biasa kita dengar sekitar umur 60 ke bawah. Kadang-kadang tak compet pencen lagi tuan-tuan kan. Macam sekarang ni di Masjid Tuanku Mizan, sepatutnya kalau tak sahabat saya ni jemput saya dah pergi ke Masjid Tuanku Mizan. Hari ni ada seorang diplomat kan, tuan-tuan ya, kerajaan kita meninggal di Indonesia. Umur yang muda lagi tuan-tuan, 54 tahun, bayu saya. Comel saya dengar tu, bayu saya dah meninggal tuan-tuan, mati Allah kan. Tu deh tuan-tuan, mati Allah. Maka ada malam Lailatul Qadar. Maksudnya tuan-tuan, kita ni kalau kita konsisten ni cakap orang seperi. Kan? Kalau cakap orang Putrajaya maknanya istiqomah. Tuan-tuan ya. Kalaulah kita ni istiqomah, berkekalan, tuan-tuan, kita beramal setiap malam ni tuan-tuan, banyak tak banyak itulah yang sadar tuan-tuan mati Allah. Solat fardu maghrib, lepas tu tuan-tuan baca Quran, solat sunat ba'diyah, awabin, kemudian tu datang isyak, semayang pula sunat qabliyah, ba'diyah, kemudian tu solat sunat tarawih. Kita punya semangat disebabkan saf dah rapat,
Kita tahu nak baik 20 rakaat. Betul? InsyaAllah. Apa nak lemah nak bunyi InsyaAllah. Okey. Hebatlah tuan-tuan tu. Orang lain baik 10, tuan-tuan baik 20, terror tu. Nah, ia semangat. Soh dah rapat ni terasa lain tuan-tuan. Kan terasa lain pula. Itu dah rahmat itu tuan-tuan pada tahun ini. Kita berRamadan ini tuan-tuan. Kan? Siapa nak buat 8 silakan. Siapa nak buat 10 silakan. Siapa nak buat 20 silakan. Siapa nak buat 40 pun silakan. Tuan-tuan, tu pulang tuan-tuan mati oleh Allah. Dan kita risau ni oleh kerana bergaduh. Pengurusi kata buat 8, setiausaha buat 10 dan rasa baik tak elok dah, tak payah dah. Bergaduh ya, baik tak payah semayang dah. Itu memang gila tu tuan-tuan. Ya, semoga tak ada lah macam tu ya. Tapi tuan-tuan, di masjid saya bertugas tu buat 20. Sebab dia nak cukupkan satu malam satu juzuk. Tujuan itu tuan-tuan ya. Jadi orang yang buat 8 pun terangkum, orang buat 10 macam saya ni pun terangkum, orang yang buat 20 pun terangkum. Kan? Buat 2 pun alhamdulillah daripada tak ada. Tuan-tuan mati Allah. Tapi yang tak boleh solat tarawih tuan-tuan setengah jam, main handphone pek jam dilantak Tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain. Tuan-tuan mati Allah. Rugi tak? Rugi tu tak terasa di dunia ni. Bila dah meninggal besok pun terasa. Tuan-tuan mati Allah ya. Sebab itulah Nabi kata qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tawalla fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kan? Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan keberkatan, serba-serbinya baik, yang Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman tu? Orang yang berilmu, beriman dan beramal. Itu dia orang beriman. Tuan-tuan berarti Allah. Kan? Imannya macam mana pula? Imannya itu sebagaimana yang telah dimanhajkan kan oleh pegangan ahli sunnah wal jamaah, bermanhajkan binaannya itu oleh tokoh akidah yang tersohor umat ini, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi rahimahullah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Itu deh tuan-tuan mati dia Allah. Kan? Itu manhaj itu. Dah kita bincangkan dah. Rasulullah pertemuan yang lalu. Ingat-ingat lupa kita ni tuan-tuan kan. Manhaj ni penting. Sebab dia akan menentukan hasil yang kita perolehi apa bentuk Kan cara lah. Kan? Cara yang kita nak faham buat satu perkara tu. Tuan-tuan, walaupun dia punya barang-barang asas itu sama, tapi kalau salah cara, salah manhaj, tak jadi dia dah. Walaupun kita nak buat ni tuan-tuan ialah cokodok pisang, perlukan pisang dan tepung asasnya, tapi cara masak itu cara lempeng, maka tak jadi cokodok dah. Lempeng nama tuan-tuan matilah. Tersalah pula menebar lempeng, terjalur roti jalur nama lebih kurang macam tu lah tuan-tuan mati Allah kan. Itu kaedah dia tu tuan-tuan mati dia Allah ya. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Masya-Allah ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailati min syahri Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa ghulqatil abwabun nar falam yuftah minha abwab wa futihat abwabal jannah falam yughlaq minha babu wa yunadi munadin ya baghil khair wa ya baghiy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Jika awal Ramadan tiba, maka
syaitan-syaitan dan jin-jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang dibuka, sedangkan pintu-pintu syurga dibuka dan tidak satu pun pintu yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, tapi janganlah ke metod benar kefahaman kita. Kalau macam tu tak apalah, baik salah dosa dah, akhirnya dilopehkan juga bulan Ramadan. Jangan fikiran gila macam tu, tuan-tuan, matilah. Ini nak menorangkan rahmat ni. Tapi kita tahu tuan-tuan, manusia ni takkan sunyi daripada melakukan kesilapan dan dosa. Maka Nabi pesan, sebaik-baik orang yang melakukan silap tu tadi, aduh ya baik bila mana dia menjadi baik? Bila dia berdosa. Baik itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat dan bersegera. Tuan-tuan ya. Jadi cabaran besar kita pada bulan Ramadan ni tuan-tuan ialah tak menyelera nak beribadat. Walaupun Nabi sebut orang yang berpuasa ni dua kegembiraan. Pertama gembira ketika berbuka, kedua gembira ketika bertemu Tuhannya. Memang gembira betul masa berbuka, sebab sekian hari menahan lapar wih. Tuan-tuan, tiba-tiba dapat makan dan minum yang hebat-hebat pula tu. Tuan-tuan betul, mau tak mengelintir nyawa dia riang riang tuan-tuan mati Allah. Tapi apa pasal dalam keadaan tu kita tak mahu pula beribadah, tak berselera pula, tak berakhir pula kita ni nak beribadah. Penghalangnya tu tuan-tuan ialah dosa yang berselupat di dinding hati kita. Tuan-tuan kan, tak dapat dia nak menembusi, melihat rahmat Ramadan tu tadi, kerana tuan-tuan terhalang dan terdinding dengan gelap dan hitamnya dosa tu tadi. Apa nak buat? Maka sayugilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetuk-ngetuk segala karat-karat dosa itu dengan hentakan istighfar dan taubat. Tuan-tuan, solatlah sunat taubat, solatlah sunat hajat, mohon kepada Allah supaya Allah menghadirkan keinginan, kemahuan, kecenderungan untuk beribadah. Tuan-tuan kan, kenangkanlah tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan memang copek betul masa berlalu. Itulah tanda hari kiamat semakin hampir. Bila tak tahu. Tanda-tanda dah mengombik betul, tak dapat nak disenaraikan dah. Tuan-tuan, kalau orang dulu sebut tanda-tanda kecil dia apa ni kiamat ni, anak durhaka mak bapak. Tuan-tuan, isteri durhaka pada suami. Itulah sebaliknya. Wih, melampuh betul dalam surah khabar. Tuan-tuan mesti Allah kan? Comel kita tengok itu. Tuan-tuan ya, itu tanda-tanda kiamat. Sedangkan masa semakin singkat. Tuan-tuan, setahun dirasakan macam sebulan, sebulan dirasakan macam seminggu, seminggu dirasakan macam sehari, sehari dirasakan macam tuan-tuan sejam, sejam tuan-tuan dirasakan macam sesaat. Ada dah. Rasa-rasa baru lagi puasa. Ada orang cakap macam tu. Dah puasa kau? Iya. Rasa-rasa baru lagi puasa. Gila lah orang tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan nanti Allah kan. Cuba buat dengan raya. Dah raya kau? Rasa-rasa baru raya. Tak betul lah macam tu. Tapi memang betul tuan-tuan. Terasa betul. Kan? Macam ni hari Jumaat tuan-tuan. Rasa baru Jumaat. Tuan-tuan, dah Jumaat balik. Tiba-tiba datang Ramadan. Tuan-tuan, tahan punya tahan, tahan punya tahan. Akhirnya, kullu atin qarib. Kata hukama, setiap benda yang datang tu, sejauh mana pun, setiap detik, setiap saat yang bertambah, dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Betul tuan-tuan. Pekat. Kan? Jadi tuan-tuan, semakin dekat, lama-lama tak sedar, meninggal. Tu yang takut tu tuan-tuan, nanti Allah.
Ya, baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Ramadan juga, puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Kan? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratul ma bainahun ijtanabal kabair. Izajtanabal kabair. Jarak antara solat 5 waktu, solat Jumaat dengan Jumaat berikutnya, dan juga puasa Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Itu syarat tuan-tuan mati Allah. Macam kita semayang lah tuan-tuan kan, disebut oleh Nabi bahawa siapa yang membaca amin kan serentak dengan amin malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, begitu jugalah tuan-tuan ya, masa kita bangun daripada rukuk kan, imam kata sami Allahu liman hamidah, kita pun sama sebut juga. Lepas itu kita baca doa Allahumma rabbana lakal hamd kan, kita baca doa tu serentak dengan doa malaikat, maka Allah ampunkan semua dosa kita. Tuan-tuan, lepas bagi salam, tuan-tuan, lepas bagi salam, kita tak adalah tuan-tuan tergosor-gosor meninggalkan tempat kita semayang tu, melainkan sejenak beberapa ketika kita duduk di sejadah kita tu, sambil kita beristighfar, sambil kita berzikir yang tertentu, selagi kita tak tinggalkan tempat semayang tu, selagi kita tidak berhadas, maka para malaikat akan bertali arus doakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, katanya. Tuan-tuan, lalu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dengan bulan Ramadan yang sekarang, Ramadan yang lalu dengan Ramadan hari besok, lusa ni. Maka di antaranya dengan kita berpuasa tadi, dia menghapuskan dosa-dosa kita selama mana kita meninggalkan dan tidak berbuat dosa-dosa besar. Tuan-tuan mati oleh Allah. Apakah lagi kespesialan Ramadan ni? Usah betul bahasa. Keistimewaan Ramadan. Puasa Ramadan boleh saja menebus dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat puasanya ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam penuh keimanan. Itu sebab tadi ayat Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman itu orang yang berilmu. Jadi kita ni malam ni salah satu persiapan akhir ni, mendatangkan ilmu supaya kita bersemangat, tahu macam mana hebatnya bulan Ramadan tu. Tak kita sia-siakan, tak kita biarkan berlalu begitu saja, melainkan kita akan berbuat kebaikan dan juga kemakrufan. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang yang telah dahulu. Tak payahlah kita kocik hati pula, apa nak kita kena puasa lah kan? Tak payah, sebab orang dulu lebih dah kena puasa. Tuan-tuan mati Allah kan? Lagi sore tuan-tuan, terbit matahari ke terbit matahari, kita ni terbit matahari, terbit fajar sampai ke tenggelam. Tuan-tuan mati Allah. Malam dah boleh bebas makan. Tuan-tuan, siang tak boleh nak mengadakan hubungan suami isteri, malam boleh. Tuan-tuan mati Allah, rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita puasa ni? Sebab nak jadikan kita orang yang bertakwa. Apa sebab pula nak jadikan kita orang yang bertakwa? Sebab syurga tu tuan-tuan, Allah qaba uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa.
Tuan-tuan ya. Jadi kalau kita tengok atas koteh ni tuan-tuan, kalau kita bacalah hadis Nabi ni, memang kalau kita kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita buatlah apa yang disusunkan ataupun apa yang telah diagendakan oleh Rasul, oleh para ulama sebagai pengisian sepanjang masa dalam bulan Ramadan, kita akan jadi orang yang bertakwa. Betul tuan-tuan? Kan? Menuntut ilmu, kemudian tu beriman dan beramal, insya-Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Apatah lagi Nabi sebut di sini imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan, kan, dengan penuh kepercayaan dan kesungguhan. Ihtisab ni tuan-tuan ialah kita nak mengumpulkan pahala-pahala sebanyaknya melalui ibadah-ibadah ni, supaya nanti bila datang ya yaumul hisab, hari perhitungan, perkara yang ditimbang amalan-amalan ni tadi tuan-tuan akan menjadikan kita ni layak mendapat rahmat daripada Allah, masuk ke dalam syurga. Apatah lagi Nabi sebut dalam satu hadis kursi bahawa Allah nyatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ni dibuat kerana aku, maka akulah yang membalasnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada sukatan pahala yang ditetapkan, dimaklumkan oleh para malaikat, tapi bab puasa ni tuan-tuan, Allah sendiri yang memberinya. Sebab itulah disuruh satu syurga namanya Ar-Rayyan supaya berhias-hias bidadari-bidadari. Bidadari ada ke Zul? Tak pernah lah sedonga dah. Kan? Bidaro ada. Kan? Disuruhnya bidadari ni tuan-tuan berhias-hias, bercantik-cantik syurga ni, bertanya syurga, apalah punca wahai Allah, dah datang Ramadan, umat aku nak puasa, jadi amalan-amalan puasa ni taui masuk kat kau. Kalau amalan puasa dah sampai ke syurga, yang membuat akan menurutilah. Tapi macam mana puasa yang nak dibuat tu? Tuan-tuan kan, walaupun puasa tu takrifnya dari segi fiqh, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dan hubungan suami isteri. Maksudnya hubungan jima, ya. Daripada terbitnya fajar sehinggalah maghrib dengan niat berpuasa dan syarat-syaratnya. Tapi kalau itulah semata-mata nak jadi orang yang bertakwa, jauh panggang daripada api. Maksudnya puasa yo, semayang tidak, gantikanlah. Tuan-tuan mati Allah, kau pula puasa lah. Wih, kau nak puasa wih. Kalau tak puasa sekarang, macam mana nak masuk bazar Ramadan? Tak iyo pula kau teh. Habislah tuan-tuan. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, bila kita puasa tuan-tuan, semayang kita lebih khusyuk. Iya. Lepas tu kita tak ada kuasa hati dah, kita lapar. Semua orang kebuluh pada masa tu. Pasal dah semua pandang orang kaya ke orang miskin dah biasa. Kan lapar ni. Tuan-tuan, dia makan satu hari sekali ataupun dua kali, ya orang susah. Kan? Tapi orang kaya ni tuan-tuan, patang terletak je selesai. Patang terletak je habis. Tuan-tuan, menteneng-mentereh perut ni. Tuan-tuan mati dia Allah. Jadi tuan-tuan, pada masa tu tuan-tuan tak ada nak kocek hati dah. Kan? Maka berpuasalah kita dengan lebih sedikit kualitinya, iaitu puasa khas, iaitu berpuasa selain makna asas tadi. Berpuasa kita tuan-tuan, iaitu dengan menjaga anggota badan kita ni daripada melakukan dosa. Mata jangan dibiarkan memeta kepada perkara-perkara yang maksiat. Meta dan meteng lah. Tuan-tuan, kau meteng ni memang tak nampak kau nak pakai cermin mata. Tuan-tuan mati Allah. Tangan jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabur benda yang tak patut. Peganglah benda-benda yang bermanfaat, seperti memegang Al-Quran, tasbih, dan juga remote Astro nak menengok tuan-tuan Al-Quran My Quran Time. Hawa kan? My Quran Hawa. Tuan-tuan, bukannya tengok filem Korea episod yang ke-39. Tuan-tuan, boleh tak tengok tu? Terpulanglah pada tuan-tuan. Buat kita tengok benda yang tak senereh, habis kita punya pahala.
Tuan-tuan. Jadi puasa orang yang special macam mana? Tak terdaya dah tuan-tuan. Macam mana puasa Mereka tu berpuasa ala puasa Nabi dan Rasul, menahan diri daripada lupakan Allah. Kau lupa, batal puasa. Kita kok macam tu, parah. Tuan-tuan berjaya Allah. Dalam semayang melanguk. Kau tak percaya, cuba tanya. Tadi imam baca rakaat yang kedua apa surah surah Al-Quran. Betul. Tapi apa surah Aku tanya sebelah dia. Dia dah jawab tadi, kau tanya sebelah den lah kono habis lah kan. Tu deh tuan-tuan, terlupa kita. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana masa dah time ni, maka dibuatkan kesimpulannya. Tuan-tuan, berkata-katalah kepada diri sendiri. Hei diri, Ramadan semalam kau macam mana? Standby ke tak standby? Tuan-tuan tanya tu, dia jawab itu tuan-tuan. Macam mana nak standby? Kau mangkuk teh leko yo. Kan tuan-tuan berhati Allah. Habis macam mana tu? Bersiap sekarang ni. Dosa banyak ni, taubatlah katanya. Maka tuan-tuan banyakkan tuan-tuan minta ampun dan taubat. Betul tuan-tuan. Kan semangat kita ni tuan-tuan jatuh bila kita buat maksiat. Dosa ni menjatuhkan semangat kita. Tapi macam mana kita nak mengangkit dan meringankan perkara borek yang menjatuhkan kita ni? Dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Semayanglah sunat taubat malam ni. Memang macam tu tuan-tuan. Tompek ni berbeza-beza. Ada tompek suruh penceramah berhenti bunyi loceng. Ada suruh ceramah berhenti menjatuhkan sesuatu. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tuan-tuan, semangat kita ni kenalah kita kekalkan. 10 yang pertama tu memang mengombik orang sampai. 10 yang kedua ada. Masuk 10 yang akhir, saya rasa yang toreh-toreh ni yang tinggal ni. Ni kira kata yang toreh-toreh lah ni. Tuan-tuan kan, ini ada. Walaupun menyandar, tapi dia kukuh tu. Tuan-tuan nanti Allah. Kan inilah yang datang besok. Kecuali kalau tuan-tuan dah mula bergerak balik kampung. Sebab orang kata berdondam betul tahun ni nak balik kampung. Tuan-tuan kan, mahu orang terjorang dekat jam, mahu 24 jam ni. Rasa jangkaan orang. Tuan-tuan ya, wallahualam. Tapi tuan-tuan, hendaklah kita berpuasa semangat yang Nabi sebut imanan wahtisaban. Jadi itulah tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan terlupa. Kadang-kadang tuan-tuan yang menyangkut kita ni jadi tak bermaya nak beribadah ni, ada salah silap kita dengan orang. Kan? Jadi kita minta ampunlah dengan sahabat-sahabat kita. Terutamanya anak mak mutua kita. Yang banyak kita ngakarkan. Kan? Tuan-tuan kan. Biasa. Tuan-tuan. Macam mana kak? Cakap tak betul kak, ni surau ni tak puas hati kau. Kan? Jadi tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Kadang-kadang tuan-tuan kan, ada juga suami, kadang-kadang ada orang tanya tuan, Ustaz tadi suruh minta maaf dengan isteri. Macam mana cara nak minta maaf tu? Ya Allah susah minta lah. Tuan-tuan, minta lah maaf, cakap lah. Kan? Minta maaf macam biasa katanya. Ya tak pernah dan buat. Dia kena buat. Kalaulah tuan buat, tuan lopeh tuan buat tu, tuan akan rasa tenang dan damai. Kan? Katakanlah tuan minta maaf lah, sayang abang minta maaf, hutang kau yang selama ni patut abang bayar, abang tak bayar. Tiba-tiba hari ni abang minta maaf, kau tahu burn dia macam tu, abang suka wati-wati. Kan itu salah satu sebab boleh menyancakkan ibadah tu. Kan lopeh berbanding katanya. Kan hutang kita dengan isteri kita tuan-tuan, katakanlah 5,000 dah kumpul-kumpul, mula-mula 50. Kalau 5 tahun tak bayar, tak mahu dia 5,000. Lepas itu tuan-tuan, isteri kita pula minta maaf, abang pun samalah, minta halal. Sebenarnya bang, duit-duit abang, gaji abang yang hilang tu saya yang rembat dah. Lagi banyak. Lagi banyak. Patutlah kau burn dia tadi. Itulah tuan-tuan,
kita memberi sama give and take katanya. Yalah, kalau kau buat macam tu, kita binalah hidup baru sempena Ramadan 1443 Hijrah ni. Yalah ya, kosong-kosong dia beribadah. Tu seronok tu. Tuan-tuan mati Allah. Apatah lagi kita minta ampun dengan Allah, terasa di hati kita tuan-tuan, Allah terima ampun kita tu. Macam mana rasanya? Kata ulama sebagainya, kita seronok nak beribadah. Mudah kita. Itu tanda-tanda tu tuan-tuan ya. Sekarang itu dahulu minta ampun dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa khatamal anbiya wal mursalin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.